Bahang pilihan raya negeri semakin hari semakin terasa dan sungguh pun kita mahu menjauhi politik perkauman. Hari ini kita tidak boleh nafikan bahawa ini masih lagi menjadi faktor utama dalam dunia politik di Malaysia ini. Jadi bagaimana selaku kumpulan pengundi terbesar dan justru terpenting iaitu orang Melayu, pengundi Melayu, bagaimana setiap parti dalam PRN yang akan dilaksanakan pada 12 Ogos ini membuktikan bahawa mereka adalah pilihan yang terbaik untuk orang Melayu tanpa melampaui batas memainkan isu perkauman ataupun isu 3R. Itu topik perbincangan kita dalam dialog bipartisan pada hari ini. Saya disertai hari ini oleh 5 tetamu dalam studio. Pertama sekali adalah Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Senator Datuk Razali Idris, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Datuk Awang Salahuddin Hashim, dan juga Ahli Parlimen Pendang, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Razlan Rafi'i. Syekh Umar Bagharib Ali adalah Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat atau CEC DAP, dan akhir sekali Kamil Munim adalah Timbalan Ketua AMK Malaysia. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana datang. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya mungkin ingin mulakan dengan Kamil selaku salah sebuah parti besar dalam kerajaan dan juga mungkin ini adalah cabaran utama bagi PKR dan juga beberapa parti dalam Pakatan Harapan. Apa cabaran PKR dan PH untuk menarik pengundi Melayu dalam PRN akan datang? Baik, terima kasih Saudara Lokman. Seperti yang disebut peringkat awal tadi, cabaran yang ada pada hari ini ialah bagaimana kita berhadapan dengan politik sentimen kaum dan agama yang cukup kuat. Tetapi kalau disebut di luar sana umpamanya mengatakan bahawa Pakatan Harapan kita tidak memiliki sokongan daripada pengundi Melayu, itu adalah tidak benar. Melalui analisis yang dilakukan selepas daripada pilihan raya umum yang ke-15, kita lihat sebanyak 31% sokongan kaum Melayu terhadap Pakatan Harapan diperoleh pada pilihan raya umum yang lalu. Dan ini kemudiannya ditambah oleh sokongan daripada Barisan Nasional tak kala kita membentuk kerajaan. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut pola sokongan ini, setiap kali pilihan raya itu ianya sentiasa bersifat subjektif, berubah-ubah. Dia terkait tentang soal isu semasa, naratif yang dibawa dan juga pendekatan politik yang dipamerkan oleh parti-parti politik yang bertanding. Justru dalam pilihan raya negeri kali ini, sudah tentu kita juga menganggap bahawa cabaran untuk meraih sokongan khususnya daripada kelompok pengundi Melayu itu ada cabarannya yang tersendiri, terutamanya di kawasan Pantai Timur. Kita tak nafikan di kawasan Terengganu dan juga Kelantan pada pilihan raya umum yang lalu, itu sokongan kaum Melayu terhadap Pakatan Harapan itu sangat rendah. Tetapi kita tak boleh nak nafikan bahawa kita juga memperoleh sokongan lebih daripada 50% di kawasan umpamanya wilayah persekutuan, Selangor, Pulau Pinang dan diikuti beberapa negeri yang lain. Jadi keadaan itu sebenarnya membuka ataupun memberi kita sedikit ruang untuk mencari jalan dan juga menggunakan kesempatan yang ada pada hari ini bagaimana kita dapat membawa naratif politik yang baru. Kalau dahulu kita bicara tentang soal kita ini terkongkong ataupun environment politik kita itu selalu dikaitkan dengan tentang soal politik yang berteraskan kaum dan juga agama ataupun disebut sebagai politik identiti. Tetapi kini kita cuba beralih dan saya percaya di pihak Barisan Nasional juga bersama dengan Pakatan Harapan, bicara kita pada hari ini ialah bagaimana kita dapat memberi tumpuan kepada politik yang berteraskan kepada keperluan, need base berbanding daripada politik yang berteraskan identiti. Kerana di akhirnya kalau kita bicara tentang soal keperluan itu, sudah tentu kaum Melayu dan Bumiputera itu adalah segmen yang terbesar apabila kita membawa agenda politik yang sebegini. Baik, Syekh Umar, soalan yang sama, dan kita tahu DAP sering dilihat sebagai sekurang-kurangnya dari segi sentimen atau persepsi orang Melayu agak menjadi satu liability kepada Pakatan Harapan. Jadi mungkin Syekh Umar selaku seorang yang kaum Melayu dan menjadi ahli CEC DAP, bagaimana kita rationalize sentimen ini dan apa cabaran DAP khasnya dalam PH untuk meningkatkan sokongannya dalam kalangan orang Melayu dalam PRN kali ini? Baik, terima kasih ya moderator dan seluruh teman-teman. Pertama sekali saya ingin nyatakan bahawa apabila kita bercakap tentang Pakatan Harapan ya, dan especially DAP lah yang sentiasa menjadi hantu ya kepada bukan sahaja Pakatan Harapan, bukan sahaja Kerajaan Perpaduan, tetapi sewaktu kita bersama dengan PAS sebagai contoh, juga musuh-musuh politik menjadikan DAP ini sebagai tempat untuk mereka menakut-nakutkan segmentasi pengundi Melayu lah. Tetapi saya rasa
Pandangan saya secara peribadi, apabila kita melepasi PRU ke-15 sebagai contoh, kita semua kita realize ya bahawa hakikatnya apa juga label yang diberikan kepada DAP itu pada pandangan saya sifatnya adalah propaganda politik yang sangat kuat ya, yang ditanam bertahun-tahun khususnya kepada pengundi-pengundi Melayu ya, untuk menakut-nakutkan mereka dengan DAP. Saya ambil satu contoh kalau kita lihat apa yang berlaku pada ketika ini. Jika kita lihat ya, orang-orang politik berkempen menjelang pilihan raya negeri ini, sebagai contoh, saya ambil contoh Tan Sri Anwar Musa. Saya selalu tengok dia punya pergerakan dan sebagainya. Dia pergi ke Kelantan dan Terengganu sebagai contoh. Dia terus-menerus menekankan dalam ceramah dan himpunan yang dia hadiri bahawa kita kena selamatkan Kelantan Terengganu ini kerana kita tak mau DAP sebagai contoh. Walhal tidak ada DAP pun di Kelantan dan Terengganu, tetapi kerana perkara ini ditekankan dari semasa ke semasa sehingga orang melihat seolah-olah ada DAP di Kelantan dan Terengganu. Hakikatnya tak ada pun DAP di Kelantan dan Terengganu. Jadi, apa yang saya nak bawakan di sini, cabaran yang dihadapi oleh DAP, Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan pada hari ini dalam konteks kacamata DAP pada pandangan saya ialah naratif. Ya, kita harus ada satu naratif. Cabaran kita adalah untuk memastikan kita ada naratif yang ampuh terhadap khususnya agenda Melayu dan Islam dalam kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Baik, Dato' Awang, saya rasa mungkin adil untuk itu memberikan ruang untuk respon kerana apa yang Syekh sebut tadi, DAP sering dimomokkan oleh pihak lawan, itu semua propaganda. Menyebut juga Tan Sri Anwar Musa. Apa respon Dato' Awang kepada kenyataan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Moderator dan juga semua rakan-rakan sahabat ahli panel. Balik kepada perkara yang dibangkitkan oleh Tuan Moderator, kita pergi kepada rangka ataupun prinsip perlembagaan parti masing-masing. Di situ, pergerakan di situlah dia tak akan terkeluar daripada acuan perlembagaan tu. Sebab ini yang berlaku. Seperti mana yang disebut tadi, Yang Berhormat Lim Guan Eng mencipta satu green wave. Dan yang kedua, kalaulah PAS ni menguasai, maknanya orang-orang bukan Islam ini akan teraniaya lah, berlaku kezaliman. Ini satu kenyataan yang sangat berbahaya. Sebab PAS konsisten. PAS meletakkan perjuangan PAS dalam perlembagaan. PAS Fasal 7 menyebut Islam, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Jadi kita dalam rangka itu. Daripada dulu sampai sekarang, kita tak pernah terkeluar dari rangka ini. Sebab tu kita boleh bergabung dalam dulu Barisan Alternatif. Sebelum tu Angkatan Perpaduan Ummah. Lepas tu dengan Pakatan Rakyat. Lepas tu sekarang ni Perikatan Nasional. Ini PAS. Sebab tu UMNO boleh. Bila ketika kita bertembung, keluarlah naratif perkauman, PAS ni ekstrim. Tapi masa ketika bergabung tu tak ada masalah dengan DAP. Kita biasa bersama. Sebab tu pernah ada satu tagline, agree to disagree because of DAP. Kita boleh berduduk bersama, tapi ada yang perjuangan PAS kamu tak boleh sentuh dan PAS tak akan sentuh hak-hak orang bukan Islam. Yang ni. Tapi bila kita berpecah keluar balik perkauman, sebab siapa yang main? Tengok naratif green wave, siapa yang buka kan? Sebab bila kita dah bertembung, benda ni dicipta. Melihat kepada keputusan PRU 15 di Parlimen seluruh Malaysia baru ni, kita tengok kecenderungan orang-orang Melayu. Dia sebab dia tengok track record. Track record apa yang berlaku dibandingkan bila ada 2-3 kerajaan. Boleh banding. Kalau dulu UMNO je, Barisan Nasional yang memerintah, nak banding tak boleh. Bila kita ada 2-3 kerajaan dan kami juga terlibat lebih kurang 2 tahun lebih dalam kerajaan, PAS participate dalam pengurusan negara sebagai eksekutif. Jadi di situ rakyat sedang melihat perjuangan PAS yang meletakkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas tidak terkeluar. Dan kami deliver benda-benda yang melibatkan rasuah semua. Boleh refer pada program-program kerajaan, KSU yang mana kami mengetuai kementerian pada ketika itu. Dan mereka sangat orang kata sangat-sangat impresif dengan keadaan ini. Tapi mengapa green wave itu membawa konotasi perkauman? Green wave seolah-olah menggambarkan mungkin kebangkitan semula PAS dalam PRU 15 yang lepas.
hampir clean sweep di Pantai Timur, parti yang paling banyak kerusi dimenangi. Sebab bagi saya Green Wave ni dicipta oleh mereka, bukan daripada kami, daripada Perikatan Nasional. Sebab nak menyekat daripada Pantai Timur, utara Kedah, supaya benda ini mengalir ke tengah-tengah bandar di Kuala Lumpur, Selangor, Johor ini, perlu ada satu pendekatan bagi menyekat. Sebab rakyat sedang bergerak ke arah. Kalau tidak sekat, akan menyebabkan beri kesan besar kepada saya sebut rejim lah. Rejim ada sekarang ni. Betul Syed Umar, itu naratif yang cuba dipush oleh... Saya tidak mahu interfere terlalu banyak dengan fakta yang diberikan lah. Itu fakta atau persepsi saya kurang pasti. Tetapi untuk rekod setakat pembacaan saya sehingga hari ini, Green Wave itu bukan dibina oleh musuh politik kepada PAS. Tetapi selepas kemenangan ataupun sokongan yang diterima, diraih oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya ke-15 baru-baru ini, maka Green Wave ini muncul di mana-mana oleh akademik dan sebagainya. Analisa yang dibuat dikatakan bahawa ianya Green Wave. Jadi saya rasa tidak adil untuk mengatakan bahawa Green Wave ini dicipta oleh DAP ke sebagai contoh untuk menunjukkan ketakutan orang terhadap Perikatan Nasional. Dalam konteks Green Wave itu dikatakan sebagai Green Wave itu. Baik, Datuk Abang, kemudian sesiapa memanipulasi perkataan Green Wave itu satu cerita yang berbeza. Tetapi untuk mengatakan bahawa Green Wave ini dicipta konotasi ini oleh DAP atau Pakatan Harapan, saya rasa ini satu yang tidak adil lah. Saya rasa. Bahkan saya rasa Green Wave ini pun, saya tak sure, betul kan kalau saya silap. Di peringkat Perikatan Nasional juga, saya rasa menggunakan istilah Green Wave ini sebagai kebangkitan baru untuk orang Melayu sebagai contoh. Melayu dan Muslim. So saya rasa saya mau mungkin PAS nak take over bersatu. Saya mau pergi Datuk Razlan, Datuk Razali, tapi Datuk Abang boleh teruskan. Ya, silakan. Teruskan. Sila. Green Wave disebut yang pertama oleh Lim Siang. Kan? Yang kedua, pengaliran sokongan yang lebih daripada 60% PR15 orang-orang Melayu Malaysia ini, supaya tersekat tidak bergerak ke dalam bandar yang mana majoriti orang Cina, orang India. Jadi kalaulah tak buat perkara-perkara begini, sebab orang sedang membanding, rakyat sekarang sedang membanding. Rakyat sekarang dah ada maklumat sangat cepat. Jadi rakyat sedang membanding perkara-perkara ini supaya orang-orang Cina juga jangan terpengaruh. Biar dia solid di belakang DAP. Jadi ini yang menyebabkan yang disebut tadi, kalau katalah kami tak pernah terfikir Green Wave ni. But this istilah Inggeris. Istilah Inggeris selalunya dicipta oleh orang sebelah sana yang tak faham, yang tak berapa patriotik dengan bahasa Malaysia. Yang PAS dia kekal. Sebab tu saya sebut lagi sekali, kenapa PAS boleh bergabung dengan semua termasuk UMNO ni ada masalah. Sebenarnya orang-orang bawah ni UMNO suka dengan PAS. Dan ahli-ahli UMNO ni sebenarnya kalau kita buat kajian sampai sekarang ni di bawah sana, saya tak tahulah, mengalir air mata tu memang tak ada satu perasaan yang nak digambarkan, pertemuan yang sangat hebat di antara UMNO dengan PAS selama 60 tahun. Tiba-tiba kita boleh duduk sekali sehingga mengalir air mata ni. Semua penerima ini sangat baik. Dan Muafakat nasional yang dimaksudkan. Because of satu orang sahaja. Because ada satu orang yang sebut, yalah kita semua benda ni semua faham, no ano DAP. And suddenly after PRU, no anu DAP and no bersatu. Kan? Jangan dengar ikut Anwar Musa. Kita bersatu. Ini Anwar Musa punya. Baik, okey. Pandai ada tu. Saya kena bagi jawab Datuk Razali, tapi sebelum tu saya pergi Islam. Sebelum tu saya pergi ke Datuk Razlan dulu. Datuk Razlan, Parti Keramat Melayu yang asal kalau ikut sejarahnya adalah UMNO lah. UMNO juga berprestasi amat cemerlang dalam PRN sebelum PRU 15, justru mungkin meningkatkan keyakinan UMNO pada ketika itu untuk membubarkan parlimen dan melaksanakan PRU 15. Tapi seperti yang kita sedia maklum, PRU 15 prestasinya amat corot. Jadi dari kerangka wadah perjuangan UMNO Melayu Islam itu, Parti Melayu, di mana UMNO sekarang? Adakah UMNO berada di no man's land? Kerana itu wadahnya, tetapi nampaknya sudah hilang banyak sokongan orang Melayu. Dia, bagi pandangan saya, untuk orang menterjemahkan UMNO ni kononnya buang prinsip perjuangan apabila bersama dengan Kerajaan Perpaduan ataupun DAP. Bagi pandangan saya, itu adalah tumahan yang dicipta oleh peringkat Perikatan Nasional lah. Sebab apa? Sebab mereka nak
menangkan market UMNO dan market orang-orang Melayu. Bagi pandangan saya senang je. Bila kita diminta untuk menyelamatkan keadaan negara pada ketika itu, sudah tentu UMNO adalah parti nasionalis. Dan kita akan bersama untuk bersama dengan tuanku untuk mencipta kerajaan sebabkan kami adalah parti nasionalis. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila orang menuduh bahawasanya kebanyakan orang Melayu hilang sokongan kepada UMNO pada ketika itu, ya saya setuju. Tetapi mesti kena tahu bahawasanya kita tidak pernah menggadaikan walaupun seinci perjuangan UMNO itu. UMNO ditubuhkan adalah untuk membela raja-raja, sultan, agama, bumi putra dan juga bahasa Melayu. Ini kena faham. Dan semasa Melayu Union ditubuhkan UMNO itu adalah pegangan perjuangan kami. Dan sehingga hari ini pun sama. Dan apabila kami nak bersama dengan kerajaan perpaduan, apakah yang kami nyatakan dalam kerajaan perpaduan? Yang pertamanya apa? Sekiranya ada perkara-perkara asas ini diusik oleh mana-mana pihak di dalam kerajaan perpaduan, kami akan tarik diri. Itu adalah perkara-perkara asas untuk kita menubuhkan kerajaan dan juga mengikut lunas-lunas perlembagaan parti yang masing-masing. Kita bukan masa zaman macam dulu. Bila kita nak pergi cipta kerajaan, kita terpaksa menggadaikan segala-galanya. Bergadaikan macam UMNO hari ini, masa ketika itu Perdana Menterinya nak menggadaikan haknya sebagai Perdana Menteri, terpaksa mencipta darurat. Terpaksa mencipta satu perjanjian bersama dengan semua pembangkang untuk menyelamatkan satu jawasan Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi UMNO bukan begitu. Jadi bagi pandangan saya tidak molek untuk mengatakan kami menggadaikan prinsip kami. Bagi pandangan saya, Wak Imah, macam tadi Syed Umar cakap tadi, Wak Imah siapa saja pun, Wak Imah di dalam UMNO sekalipun, sekiranya jadi menteri, ada perkara-perkara yang bertembung dengan naluri orang Melayu, Islam dan juga raja-raja, kami akan bantah. Sebagai contoh macam dulu kita nak buat, ada di antara menteri-menteri kabinet, masa tu kami kerajaan, nak buat judi bola lah, nak buka kelab judi lah, apa semua, kami sendiri bantah. So UMNO itu adalah perjuangan. Jadi UMNO tidak pernah lari daripada perjuangan ini, dan saya rasa perkara-perkara yang kita bincangkan berkenaan sokongan Melayu ini, ya betul, kami ada sedikit kehilangan sokongan orang Melayu. Tapi bagi pandangan saya, apabila kita dapat menjadi sebahagian daripada kerajaan, kita meningkatkan kembali nilai-nilai Islam dan juga Melayu itu. Di dalam kemas, kita hari ini kita akan minta semua budak-budak kemas hari ini, di tabika kemas kita ini kita akan letakkan mengaji dah, kita akan pastikan semua kita punya tahfiz ada tempat untuk mengajar di semua tempat-tempat kemas kita. MRSM hari ini kita angkatkan dia sebagai ulul albab. Semua MRSM di dalam Malaysia ini kita akan buat jurusannya ulul albab. Dan ada banyak lagi perkara-perkara yang kita buat berdasarkan untuk memperjuangkan Melayu dan Islam. Baru-baru ni Ustaz Abu Samad datang dekat Dataran Merdeka. Orang kata Melayu, Islam terancam. UMNO bersama DAP, Islam terancam. Berpuluh ribu orang sembahyang Isyak dengan Maghrib dekat Dataran Merdeka bersama dengan semua jemaah, tak ada masalah pun. So dimomokkan perkara-perkara ini ialah biasalah. Nak mencipta naratif untuk mengambil sokongan ataupun market orang Melayu daripada UMNO ini, diciptalah perkara-perkara ini. Tapi alhamdulillah lah 2-3 hari lepas ni sebenarnya kita lambat untuk bergerak di dalam PRN ni. Saya setuju. Sebab kita lihat kita orang kerajaan ni, bila kerajaan ni kita banyak kerja. Jadi kita tak adalah masa nak melayan politik ni everyday. Diorang pembangkang, diorang memang tiap-tiap hari kerja ni untuk mencipta naratif mendapatkan kerajaan. Jadi diorang dah bergerak awal. 2-3 hari ni kami pergi Kedah, kita pergi Penang, kita pergi Selangor. So kita dapat melihat sokongannya masih bersama dengan kami, insya-Allah. Dan saya rasa akan ada swing vote lah. Apabila kita cuba dah terangkan perkara-perkara yang asas, berkenaan dengan apa yang kita telah lakukan di dalam kerajaan, dan apakah pihak DAP ini mengganggu gugat apabila ada perkara kepentingan Melayu dibawa ke kabinet, dan tidak ada langsung mereka membantah dan malah mereka membiarkan lagi, menggalakkan lagi perkara-perkara yang selagi mana tidak melanggar perlembagaan. So alhamdulillah sekarang rakyat dah mula faham perkara-perkara ini, dan rakyat pun faham bahawasanya perkara untuk kita mencipta kerajaan perpaduan ini adalah untuk menyelamatkan negara daripada krisis perlembagaan ataupun krisis kepimpinan. Saya ingin berbalik kepada Datuk sebut swing vote. Datuk menjangkakan swing vote sebentar tadi. Swing vote di kesemua negeri, mungkin kecuali Kelantan Terengganu kalau kita bercakap secara realistik. Saya rasa Terengganu juga akan ada swing vote. Dan untuk juga UMNO. Kedah juga ada swing vote kepada kerajaan perpaduan. Saya tak cakap UMNO, saya pada kerajaan perpaduan. Okey, kenapa saya kata begitu? Saya rasa
dua negeri ini tidak boleh lebih 5 tahun bagi kat pada orang lain. Dia mesti nak bagi kat UMNO. Dia rindu kat UMNO. Okay? Dia rindu kepada Barisan Nasional. Kelantan tu okeylah. Kelantan tu dia no problem. Dia pakai air dalam tanah sampai bila-bila pun no problem. Diorang rasa. Tetapi kesian kat diorang. Rakyat Kelantan, dekat Kelantan ni nak kerajaan Barisan Nasional. Tetapi orang yang luar Kelantan ni datang, dia pilih PAS juga. Datuk Razali, maaf menunggu lama sikit kerana kita ramai tetamu. Pertama sekali respon kepada apa yang Datuk sebutkan sebentar tadi, swing vote dijangkakan untuk kerajaan paduan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Moderator. Saya tak nampak ada swing vote di negeri Terengganu. Mungkin saudara sahabat saya boleh mengatakan sebegitu pasal dia bukan orang Terengganu. Saya orang Terengganu. Yang kita nampak pada hari ini di Terengganu ni dia dah mempunyai satu kerajaan yang agak lebih baik daripada dulu. Saya tak boleh nak kata dengan tanpa contoh. Sebagai contoh, kerajaan yang ada sekarang ni boleh dikatakan dah sampai penghujung 5 tahun setengah. Tak ada satu pun lagi di antara wakil-wakil rakyat dia ataupun EXCO yang terbabit dengan isu salah guna kuasa dan rasuah. This is yang sangat penting yang ada. Dan pembinaan sebagai asas pemerintahan 5 tahun pertama, rakyat nampak cukup cantik dan tertib. Dan sebahagian besarnya adalah untuk menyelesaikan peninggalan kerajaan terdahulu. Oleh sebab itu, kita tak nampaklah ada projek baru. Sebahagian bajetnya dah dihabiskan untuk membayar hutang-hutang dan membina sikit sebanyak projek-projek yang ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Sebab itu kali ini saya tak nampak ada swing seperti mana yang sahabat saya sebut tadi, kerana untuk penggal yang kedua ni kita nampak rakyat nak melihat pembinaan negeri. Dah satu penggal untuk selesaikan sedikit sebanyak masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan lama. Sekarang untuk nak bina naratif baru, untuk nak bina pembangunan baru di negeri Terengganu. Jadi untuk dalam atas konteks swing vote kepada Barisan Nasional ataupun UMNO, saya tak nampak. Itu dari segi inilah pandangan kacamata saya lah. Ya. Dan seperti mana semua parti yang kita ada pada hari ini bersatu juga, tidak terkecuali daripada dakwaan atau tuduhan bahawa ia juga mengeksploitasi elemen kaum, mengeksploitasi nasionalisme Melayu. Datuk Razlan tadi pun membayangkan bahawa parti-parti pembangkang PAS bersatu menampakkan seolah-olah UMNO ini sudah meninggalkan wadah perjuangan Melayu dengan bekerjasama bersama dengan DAP. Jadi apa respon Datuk kepada dakwaan yang mengatakan bersatu menggunakan kaum untuk mendapatkan sokongan? Saya tak nampak. Sebenarnya asasnya tak ada exploit apa-apa. Dan tak ada yang kita nak mengeksploitasikan Melayu untuk memastikan Melayu itu menyokong kita. Ini pada kacamata saya lah. Tetapi dalam bersatu sendiri, kita ada bersekutu. Satu sayap yang mana di sayap itu ada orang bukan Islam. Tak sama dengan UMNO. UMNO tak ada sayap tu. UMNO hanya Melayu Mutera. Kita ada Melayu, memang teras dia Melayu, tetapi ada satu sayap, nama dia bersekutu. Bersekutu ni sayap dia di antara India dengan China. So kita bersama-sama membina parti untuk memastikan negara kita berjalan dengan lancar. Dan kita juga, of course, kita trust. Melayu ni trust. Dan saya kadang-kadang tu tak faham berkenaan dengan 3R. Di mana salahnya 3R? Pada saya, kalau seperti mana saudara kita sebut tadi, kerajaan yang dititah oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada saya itu dah langgar. Apakah kerajaan yang terdahulu tidak dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong? Apakah Perdana Menteri yang terdahulu mengangkat sumpah dengan siapa? Semua dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada saya cukuplah. Yang di-Pertuan Agong dah bagi awak sebagai Perdana Menteri, dah bagi mandat, simpanlah. Tak payahlah kita pun, Yang di-Pertuan Agong itu pun hak kita juga. Jadi kita tak perlu naratif tu. Setuju 5 tahun lah. Dia bukan soal tu, bukan soal setuju 5 tahun. Soalnya sekarang ni yang membawa teriak sebenarnya kerajaan. Pihak kerajaan. Contoh macam saya nak sentuh sikit tentang Green Wave. Green Wave ini sebenarnya diucapkan oleh Lim Kit Siang, orang yang pertama. Apa pembinaan dia? Nak menggambarkan bahawa ini Green Wave ni, hijau ni, Islam ini kalau memerintah jadi macam Taliban.
Itu disebut macam Taliban. Potong habis kaki tangan orang apa semua ni. Tetapi apabila naratif tu tak berjaya, dipalang oleh timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Green Wave ni dah tak berjaya lagi. Bermakna dia dah tak mampu untuk memberitahu kepada rakyat yang wave hijau ni bukan itu sebenarnya. Sebab Islam ni satu agama yang baik. Dan kalau kita lihat negeri Kelantan sebagai contoh, negeri Kelantan dah berapa 40 tahun, 60 tahun memerintah. 34 tahun memerintah. 34 tahun. Kalau nak cari patung yang paling besar sekali ni Kelantan. Yang tidur pun besar, yang duduk pun besar, yang berdiri pun besar, tak ada satu pun yang diruntuhnya. Itu salah satu kegagalan yang dibawa oleh Lim Kit Siang untuk memberi gambaran bahawa ini orang bukan Melayu ni jangan sokong parti Melayu, parti yang berteraskan Melayu. Contohnya Perikatan Nasional yang jelas 74 kursi semua Melayu. Jadi yang tu dia takut tu, itu daripada satu sudut itulah. Dan kekangan kita agak berat. Of course Bersatu ni parti baru. Memang kita bagi tumpuan kepada orang Melayu. Dalam konteks ni, daripada neraca saya lah, saya nampak ada dua. Satu media sosial dan satu lagi kempen secara bersemuka. Dan kita yakin dan percaya pilihan raya sekarang ni dia memberi gambaran bahawasanya media sosial ni paling teratas. Jadi paling teratas. Jadi dalam semua kempen untuk mencari ahli ataupun mencari sokongan, kita gunakan media sosial. Sekarang ini menang kalah pilihan raya ini terletak kebanyakannya di media sosial. Dan saya mahu tanya Pasal dia orang pun sanggup bayar banyak influencer Dah masa membawa- ketika PR Datuk dulu. seolah dah tahu Dia soalan cakap saya. kerajaan Itu- bayar. itu satu Sebenarnya tuduhan dia tu. pun dia pun Dah, bayar. okey. Dia yang bayar Datuk banyak dah membawa. sebenarnya. Datuk dah tahu soalan saya Sebenarnya UMNO seterusnya. paling jahat dalam bab ni. Okey, Dia Datuk paling sudah banyak tahu. bayar. Dia yang Soalan banyak saya bayar. seterusnya. Lepas tu dia kata kerajaan hari ni Okey. pula yang buat begitu. Saya pun tak faham. Datuk Macam kata okey dalam je. bahasa Inggeris, Datuk read my mind. Dan saya untuk berlaku adil, saya tanya soalan ini kepada semua. Saya mulakan dengan Datuk Razali dulu. Ada atau tidak Bersatu, ada atau tidak Cybertroopers? Ya, of course, ada. Ada. Tapi Cyber Trooper Bersatu ni tak seperti mana Cyber Trooper UMNO diramai. Kita baru nak start. Okey. Tak apa, nanti kita akan Mana bagi kupas tahu, lebih mana lanjut. bagi tahu. Datuk Awang, pas Kami tak ada. Kami Pasti unofficial. Unofficial banyak pasal penyokong anak-anak muda sekarang ni. Dia dah ada media-media dia seperti TikTok, WhatsApp dan sebagainya, Facebook, Telegram, Instagram. Dia orang dah ada, tapi kita tak ada satu arahan, satu jabatan yang nak kita jadikan sebagai official untuk mereka direction turun macam ni. Dan tidak dibayar lah, Secara- maksud Datuk, tak ada, tidak tak dibayar. dibayar, tak ada resmi. Dia orang sendiri volunteer. Okey. Nak buat ni, nak tolong apa semua ni. Itu saya heran macam mana kami tak ada duit. Saya bertanding, semua ahli-ahli di Cawangan yang tolong, saya tak yang tolong semua. Makan, minum di PDM, semua dia orang buat. Jadi kalau tuduhan kata kami terlibat dalam macam mana Perdana Menteri PMX ni tuduh kata PAS pun terlibat dalam wang judi, saya tak nampak, saya tak dapat 10 sen pun saya tak dapat. Okey. Tiba-tiba bila macam tu lepas tu dijawab pula dalam parlimen, saya sendiri bangkit tanya PMX. Adakah PAS terlibat? Saya kata saya bertanya dengan Menteri Kewangan yang terlibat untuk meluluskan 28 ke 20 adalah peringkat kementeriannya. Maknanya menteri itu adalah masa tu Zafrul dengan timbalan dia. Supaya besar yang duduk dalam kerajaan sekarang, rojok ke dia orang tu lah, sekarang dia orang ni yang terlibat. Baik. Pasal apa tuduh Baik. kita pula? Kamil, Tak kena. Saya cakap, kita tak terlibat dan dijawab oleh Perdana Menteri, PAS tak terlibat dan PAS saya yakin kalau dibawa ke kabinet, mesti PAS akan menentang keras. PAS berkecuali. Itu dijawab sebagai Satu terlibat. saya tak tahu yang tu. Saya cakap saya tuduhan pasal PAS. Hari itu dalam dikaitkan dengan PAS termasuk dengan 90 juta. Ya, Bila baik, kita baik, minta yang kata surat yang kelabu yang tak nampak apa-apa tu yang ditunjuk masa pilihan raya kecil kalau tak silap saya yang di Selangor pilihan kecil tu dibawa tunjuk dengan di Port Dickson. Sampai sekarang tak timbul dan saya tanya yang katanya yang buat clearance kes tu adalah Datuk Ramli Musa. Adakah ini kawan Datuk Seri Anwar? Dia mengaku yang ini kawan saya. baik. Pasal apa Datuk tuduh PAS lagi? Datuk Awang mengatakan bahawa PAS tidak menggunakan Cyber Trooper dan Datuk Awang mungkin membantu rakan-rakan selepas ini kerana memberikan mereka masa lebih untuk fikir jawapan pada soalan ini apa benda. Kan? Jadi Kamil, soalan yang sama. Cyber Trooper ada atau tidak untuk PKR? PAS mungkin tak ada cyber trooper, tapi dia ada mujahid cyber.
Itu istilah yang Serupa tepat. ke Dato'? Adakah perkara yang sama? Itu adalah istilah dia punya konotasi dan juga bahasa yang lebih lunak. Apa sahaja istilahnya, apa yang dimaksudkan adalah sekumpulan individu yang dibayar untuk mengirim atau post. Saya nak sebut message sikit lah. Saya rasa menyokong moderator parti boleh itu. silap juga. Dia bukan dibayar. Dia ahli parti ni. Dia nak masuk, dia kena bayar. No, bukan. Maksud saya yang Nanti dibayar dulu. untuk menjalankan kempen di media sosial dan Bukan, kadang-kadang buat bukan macam akaun tu. palsu dan sebagainya. Itu Yang dimaksudkan dengan dikatakan cyber cyber trooper, contoh bersatu cyber trooper, ni di kalangan ahli-ahli. Dia minat bermain medsos. Baik. So dia tahu macam mana nak edit gambar, lepas tu nak buat caption. Jadi orang itulah yang jadi cyber trooper. Baik. Faham, Datuk. Jadi cyber trooper yang betul begitu, yang tidak dibayar dikira penyokong tulen lah. Apa yang saya maksudkan adalah cyber trooper satu kumpulan individu gerakan terancang yang mungkin dibayar, yang membuat akaun palsu Itu kena dan tanya sebagainya. UMNO. PKR ada atau tidak? Tak ada. Tidak ada. Okay. DAP? Saya rasa ini bukan soalan yang utama lah saya rasa untuk perbincangan kita pada hari ini. Sebab saya rasa Dia berkait dengan kerana saya rasa semua orang ada atau tidak ada cyber trooper. Kalau kita tanya orang yang berniaga sekarang pun, dia akan gunakan media sosial untuk menarik market dia. So saya rasa dalam politik pun begitu juga. Soalnya dibayar atau tidak dibayar, atau memang dibayar tetapi cara bagaimana nak bayar dan sebagainya. Kalau ditanya tentang kalau ditanya tentang soal khusus, maksudnya ada satu sayap cyber trooper yang dibayar oleh parti itu untuk buat kerja-kerja tu, saya sebutkan di sini tak ada. Okey. Itu tidak ada. Okey. Tetapi Meta baru-baru ni mendedahkan satu dapatan. Umpamanya Dewan Pemuda PAS itu mencatatkan jumlah Iklan. pembelanjaan Pembelanjaan yang paling iklan tinggi di Facebook, RM25,000. Itu data yang terakhir daripada Meta. Tapi Facebook, Meta. Jadi ini bukanlah nak kata bahawa kita ini menolak, orang kata tak boleh langsung gunakan platform itu. Platform itu boleh digunakan. Tapi untuk kata bahawa kita ini menggunakan cyber trooper untuk melawan ataupun mencipta naratif yang bukan-bukan, kalau kita lihat data ataupun dapatan daripada pusat-pusat kajian umpamanya dalam pilihan raya umum yang lalu, itu terbukti. Baik. Wang yang besar dibelanjakan untuk promosi TikTok itu dan sebagainya. How Tapi can you deny this fact? wang dibelanjakan mungkin oleh parti untuk post iklan-iklan dan sebagainya. Tak Itu betul tidak ni. dikira sebagai cyber trooper. Tapi seperti yang saya jelaskan setelah tadi, mungkin individu-individu yang ditugaskan untuk membuat akaun palsu dan sebagainya dan membanjiri komen pihak lawan atau membanjiri komen pihak sendiri untuk puji dan sebagainya. Itu pemahaman secara general berkenaan dengan cyber trooper lah. Sebelum kita pergi ke topik seterusnya, tuan-tuan, Datuk Razlan, saya tak sampai lagi. Dia orang semua cakap. minta untuk saya nak nafikan benda yang sekejap Cik Razlan. Baik, okey, Adil, bagi peluang saya kepada Datuk Awang sebelum kita pergi Sebenarnya kepada tak Datuk ada. Razlan. Sebab perbelanjaan kita, saya sebagai ahli jawatan macam majlis tertinggi lah, setiap kali kita mesyuarat, kita akan bentang segala perbelanjaan, segala perancangan dan akan dilulus atau ditolak. Jadi kalaulah ambil maklumat, tu saya kata Facebook, Instagram ni kita jangan ambil sebagai sebab hujah. Ini semua maklumat tepi longkang. Boleh kerip macam-macam. Tambah sekarang ni. So, oleh sebab disebut 25,000 untuk nak bayar pada golongan apa sebut tadi? Mujahid cyber tadi sangat rendah lah. Kalau dengan peranan yang berlaku ni. Sangat very slim. I think kalau saya jadi mujahid cyber yang dibayar pun saya tak nak. Berapa puluh ribu yang ada dengan 25,000 punya expenses ni, I think very ridiculous lah, pas. Tapi sebenarnya tak ada. Untuk makluman, kita tahu perbelanjaan ni, saya sebagai ahli jawatankuasa majlis tertinggi UMNO lah. Saya akan ada setiap bulan dalam tu dan segala perbelanjaan apa semua ni saya akan query because that is my background. Financial management is my background. This is my certificate. Forte saya. Jadi saya akan drill sampai ke peringkat perinci lah. Saya akan drill sampai orang kata sampai dia kena jawab apa belanja sampai macam ni. We are very particular about this. Tapi kalau ada mana-mana individu yang nak bear that cost, itu it's not our responsibility lah. Baik, Datuk Awang, terima kasih.
Datuk Razlan, kita mahu beralih ke topik seterusnya ni. Jadi kita nak tutup buku ini. Berkenaan dengan media sosial yang dibangkitkan tadi, kita jangan nak menafikan perkara yang kita buat terang-terang. Bagi pandangan saya, bersatu upah artis. Ramai yang bersatu punya upah artis pun mengaku yang bersatu pun. Siapa yang mengaku? Biar saya cakap dulu. Nanti kan lepas ni kita akan tunjukkan. Di antara PAS, hari ini terang-terang memang metadata tu kita tak boleh tipu sebab data tu datang daripada Facebook. Dia macam ni, senang. Facebook tu you boleh cari iklan, siapa pembayar iklan untuk certain time. Memang ada. Memang dia boleh publish dekat semua orang. Kita boleh tengok. Jadi perkara-perkara ini bagi pandangan saya, kita jangan nak menipu. Ada. Tak ada. Isunya sekarang, adakah kita nak membayar seseorang itu untuk buat kerja buruk? Kalau buat kerja baik, itu biasa. Takkanlah Bersatu tidak ada dia punya Cyber Troopers nak menceritakan tentang apa yang parti dia buat. Mesti ada. Masa dulu dia ada kerajaan, confirm dia akan ada cerita pasal pemimpin dia. So perkara-perkara ini semua adalah perkara biasa yang bagi pandangan saya, kita semua ni tak payah menipu. Okey? Cuma yang isunya sekarang ni, janganlah sampai media sosial ini menyelubungi perkara-perkara yang baik kerajaan buat. Okey? Mencipta naratif yang tak baik, yang jahat untuk mendapat undi. Mencipta pembohongan. Ini perkara-perkara yang kita sebagai parti politik orang Melayu ni yang ada dosa dan pahala ni, sepatutnya kita melarang perkara ini buat. Kita kena bersatu. Bagi contoh. Bagi contoh bohong apa? Bagi contoh. Banyak bohong dekat TikTok kat luar, banyak. Banyak. Minta satu. Berkenaan dengan peralihan kuasa, berkenaan dengan Green Wave tadi pun ada yang menimbulkan, berkenaan dengan Sanusi. Contoh baru-baru ni Sanusi. Sanusi menuduh parti lawan mencipta perkara itu. Yang nak cipta apa? Kita tak buat apa-apa pun. Dia yang bercakap perkataan itu, dia mengeluarkan perkataan itu sehinggakan istana murka dan semua orang marah, dia tuduh kita. So, Cyber Trooper dia pula buatlah banyak macam-macam ayat-ayat yang kononnya dia tak bercakap benda itu, kita yang manipulate. So, perkara-perkara ini patut kita semua setuju. Kalau kita nak pergi ke negara yang lebih baik, kita nak pergi kepada satu bangsa yang, satu mencipta bangsa yang lebih bertamadun, kita dekat sini, pemimpin, kena setuju bahawasanya kita tidak akan buat perkara-perkara yang tidak betul untuk disebarkan di dalam ini. Sebagai ketua, saya takkan benarkan benda itu. Itu yang patut kita buat. Jadi Datuk Razlan, adakah UMNO menggunakan Cyber Trooper? UMNO ada Cyber Troopers, UMNO ada kita punya pemain media, UMNO ada. Sebab ini adalah untuk kita promote perkara-perkara yang kami buat. Kita turun padang, bagi kami lah itu pergi buat program rasmi kan. Kami pun ada Cyber Trooper, dia nak cerita pasal kita bagi bantuan-bantuan ni. Tapi kalau Cyber Troopers yang nak mencipta naratif jahat, tak ada. Untuk menyerang pihak lawan dan sebagainya? Menyerang tak ada. Menjawab ada. Menjawab itu bukan menyerang. Kita menjawab itu pasti. Sebab menjawab itu pun adalah kita punya kerja. Baik. Lama kita di topik ni. Satu lagi contoh. Tak habis lagi. Okay. Datuk, tadi dia kata nak bagi contoh yang kita bayar artis. Artis mana? Nanti kita tengok kat TikTok. Okey, baik. Mungkin seminit untuk jawab, untuk berlaku adil sebelum kita beralih ke topik seterusnya. Kita lama di topik ni. Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Dan mengapa ia penting walaupun dia satu selingan berkenaan dengan social media sosial Cyber Troopers ini adalah ia tunjang kepada apa yang kita bincangkan hari ini, bahawa sentimen dan sokongan orang Melayu terhadap parti kalian masing-masing ini banyak ditunjangi, banyak diperjuangkan di alam media sosial, dan Cyber Trooper adalah satu elemen aspek penting dalam perbincangan ini. Saya mahu kembali kepada Kamil dan juga Syekh Umar. Kamil terlebih dahulu. Baik, kita balik kepada perbincangan asal kita. Sasaran Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, Kerajaan Paduan ni adalah, dalam PRN akan datang ni adalah vote transferability, iaitu di mana BN bertanding, diharapkan penyokong PH akan undi calon BN dan juga sebaliknya, vice versa. Tetapi ramai yang menjangkakan mungkin ada masalah di mana penyokong PH mungkin boleh menyokong calon Barisan Nasional di satu-satu tempat itu kerana mereka adalah kerajaan dan mereka ingin mengekalkan keadaan seperti itu. Tetapi mungkin, dan juga mereka mungkin tidak ada alternatif yang cukup feasible. Tapi untuk pengundi Barisan Nasional menyokong Pakatan Harapan mungkin lebih sukar kerana ada satu alternatif yang sangat feasible yang mirip perjuangan mereka, apa yang mereka mahukan, iaitu Perikatan Nasional. Apa respon Kamil berkenaan dengan ini? Adakah vote transferability ini sukar untuk dicapai seperti yang disasarkan oleh Kerajaan Paduan? Bagi saya ini adalah tanggapan politik di peringkat awal ataupun bacaan yang dibuat oleh sebahagian daripada penganalisa politik. Dalam mana-mana gabungan kerajaan ataupun gabungan parti yang baru itu, dia mestilah mengambil
masa untuk proses untuk proses asimilasi dan perkara yang sama juga dihadapi sebelum daripada ini oleh PAS dan juga UMNO tatkala membentuk Muafakat Nasional. Tetapi dalam tempoh kita berkempen turun ke lapangan dalam pilihan raya berhadapan dengan pilihan raya negeri ini, kita lihat kerjasama di peringkat bawah, di kawasan, di bahagian, di cabang dan sebagainya itu berlaku dengan baik. Saya umpamanya baru balik daripada Kelantan. Alhamdulillah, sambutan di kalangan pimpinan-pimpinan UMNO di peringkat bahagian itu sangat baik dan ini ditunjukkan dalam bentuk sokongan oleh anggota-anggota dan juga ahli-ahli yang hadir ke program-program yang dilaksanakan. Jadi untuk di peringkat awal ini untuk kita buat tanggapan yang sedemikian, saya rasa itu bukan satu masalah. Cuma kita kena cari langkah bagaimana dalam kesempatan dan ruang masa yang ada ni untuk kita dapatkan ataupun yakinkan pengundi. Bukan saja tentang soal kita nak dapat undi daripada undi UMNO, tetapi keseluruhannya. Nak menang pilihan raya ini bukan hanya sekadar undi daripada parti kita. Kalau kita lihat trend daripada PRU yang ke-15, yang menentukan pembentukan kerajaan ataupun mana-mana parti politik menang dalam pilihan raya itu adalah pengundi di atas pagar. PAS dia mungkin ada fix voters dia ataupun keadilan di AP, UMNO dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita meyakinkan pengundi di atas pagar ini untuk bersetuju dengan agenda dan juga matlamat kita. Itu cabarannya dan mungkin penyokong PKR mungkin walau sukar lebih mudah untuk menyokong calon UMNO di satu-satu kerusi berbanding contoh penyokong DAP di satu-satu kerusi dalam PRN akan datang. Syekh Umar, apa pula cabaran untuk DAP secara spesifiknya di kerusi-kerusi yang mungkin ada ramai pengundi bukan Melayu untuk meminta mereka menyokong calon dan mengundi calon UMNO? Saya rasa kita harus bersifat jujur lah ya. Yang pertama sekali, Pakatan Harapan Barisan Nasional bila kita membentuk kerajaan perpaduan, ini kali yang pertama kita bekerjasama. Memang saya terpaksa akui bahawa kita buat gerak kerja untuk berkempen pilihan raya negeri ini dan kita memang dapat melihat bahawa ada banyak perkara perlu diserasikan antara gabungan baru antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Perkara ini biasa Datuk. Dulu masa mula-mula walaupun waktu itu saya bukan macam Datuk. Ini zaman Datuk lah apabila DAP bekerjasama dengan keadilan dan juga dengan PAS. Pada waktu itu juga saya ingat banyak perbahasan dalam parti sebab saya pun orang PAS juga dulu, kita tahulah. Cuma saya katakan sekali lagi kita harus akui dan jujur bahawa memang kegusaran itu ada. Tetapi melihat kepada komitmen khususnya di peringkat kepimpinan sebagai contoh, macam DAP kita very clear, kita dah nyatakan berkali-kali bahawa kita akan menyuruh dan meminta base penyokong kita yang sedia ada untuk memberi sokongan sepenuhnya kepada calon-calon Barisan Nasional, tak kira UMNO dan sebagainya, untuk memastikan kemenangan di negeri-negeri, 6 negeri ini untuk mengikut kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Tetapi walaupun di sana diwujudkan persoalan ada kebimbangan di kalangan sokongan daripada UMNO, sama ada ahli ataupun sokongan tradisi penyokong-penyokongnya, tetapi setakat hingga ke hari ini, setakat kita turun ke bawah dan sebagainya, macam saya nyatakan tadi, pimpinan itu alhamdulillah di peringkat ini selesai. Maknanya pemimpin di peringkat UMNO, di peringkat Barisan Nasional, DAP dan Pakatan Harapan, kita bersetuju bahawa kita akan all out untuk pastikan apa base sokongan yang kita ada, semuanya kita pastikan membantu untuk kemenangan calon-calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. So kalau Lokman tanya pada saya bagaimana sentimennya pada ketika ini, berjaya atau tak berjaya, sejauh mana keyakinan transferability itu, yang itu mungkin bukannya saya untuk bercakap atas data itu kerana kita tidak buat analisa secara mendalam. Kita bukan pusat kajian yang buat begitu. Tetapi setakat kita sebagai orang politik bila kita turun ke bawah di peringkat kepimpinan. Kalau UMNO ini contohnya di peringkat kepimpinan negeri, di peringkat kepimpinan bahagian dan cawangan-cawangan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini tidak ada masalah. Saya lihat tidak ada masalah. Dan kalau sekurang-kurangnya UMNO sebagai contoh, dia ada kekuatan di peringkat akar umbi, ada cawangan-cawangan dan sebagainya, boleh memberi sokongan yang solid dan sekurang-kurangnya untuk ahli yang mereka ada untuk bersama-sama menyokong kerajaan perpaduan pada hari ini di pilihan raya negeri 6 ini. Saya rasa insya-Allah kita ada jumlah yang insya-Allah mampu membantu kita untuk memenangkan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di peringkat pilihan raya negeri ini. Saya ingin kembali ke Datuk Awang.
Datuk Awang, apa respon Datuk kepada kritikan bahawa PAS hanya sering menggunakan naratif keagamaan untuk mendominasi sentimen orang Islam dalam meraih sokongan? Seperti yang saya sebut di awal tadi, Perlembagaan PAS menyebut Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi tentulah kami setiap masa konsisten daripada ditubuhkan sampailah ke sekarang ini, perkara yang sama, tidak keluar daripada track ini. Saya sebut beberapa kali tadi, bila kita tak keluar, kita terus konsisten, istiqamah dengan perjuangan PAS. Sebab tu kita boleh, banyak pihak pada ketika dia rasa perlu kepada PAS, dia boleh bergabung. Daripada Angkatan Perpaduan Ummah zaman Tengku Razali. Lepas tu Barisan Alternatif. Yang ini menyebabkan dengan DAP apa semua ni. Bila dia mula, biasa kita terus dengan prinsip kita meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan kita. Bila dia mula menyentuh berkenaan dengan hak-hak Islam ataupun dia tidak setuju dengan apa yang kita bawa, dia sendiri, DAP sendiri yang ambil keputusan untuk keluar ketika selepas 2015. Selepas muktamar PAS di Kuala Selangor berlaku satu sedikit krisis dan kepimpinan PAS hingga menjadi dua tim yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Kota Raja, abang saya juga, Datuk Seri Mat Sabu, dan terpecah. Mereka ini terus bersama dengan ini perkara-perkara. Sebab konsisten kita. Zaman Ustaz Fazil sebagai Presiden, zaman Tuan Guru Nik Aziz sebagai Musyidil Ampal, masa tu pun juga terputus hubungan dengan DAP. Sebab mereka ini terus kekal mempertahankan apa yang kita dalam perlembagaan PAS itu. Jadi konsisten. UMNO pun boleh masuk, boleh bersama dengan PAS. Cuma hubungan perkahwinan kami tak panjang. Dengan PKR pun kita biasa duduk. Saya salah seorang yang terlibat dalam zaman reformasi sehingga saya dulu penyakit resedung dipanggil. Bila saya kena tear gas, kena water cannon sehingga habis keluar apa yang ada dalam ni sehingga saya baik. Bila setiap minggu kami mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana kita berpegang kepada prinsip Islam. Selagi tidak dibuktikan mengikut kaedah Islam, kita tidak akan terima tuduhan-tuduhan itu. Sebab tu sekarang kita tak pernah menyentuh sangat berkenaan dengan isu liwat, tapi dia dah dibuktikan oleh mahkamah. Dia dipenjarakan kerana tuduhan liwat. Jadi Datuk mengatakan bahawa tapi saya tak terima lagi sebab kita kaedah kita sampai sekarang. Sampai sekarang, sebab itulah Tuan Guru Haji Hadi menulis satu buku berkenaan dengan hukum Islam, membela Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dinamakan buku Qazaf, buku itu. Sampai sekarang. Jadi kami tak mau perkara-perkara yang menzalimi sesiapa pun. Sekarang kami telah berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan agak keras. Sekiranya satu hari dia dizalimi, insya-Allah kami tetap akan membela. Syekh Umar? Datuk, saya cuma nak menyinggung sedikitlah. Saya rasa pada ketika ini selepas PRU 15 lah khususnya, selepas politik kita ini pada saya masuk satu fasa yang kita dah climax politik ini dah keletihan dan semua parti dah pernah ada pengalaman menjadi kerajaan. Kemudian semua sudah ada pengalaman bergabung antara satu sama lain. Dulu kita pun tak sangka DAP akan bersama dengan UMNO dalam satu coalition, tapi hari ini dah berlaku juga. Jadi saya rasa Datuk, pandangan saya lah untuk mengatakan bahawa kerana Islam itu PAS itu membawa Islam, jadi semua orang rasa nak intact dengan PAS, saya rasa tidak adil juga untuk kata begitu. Sebab DAP pun bekerjasama dengan keseluruhan parti, kita sudah bekerjasama. Kalau kita katakan DAP bekerjasama dengan semua parti mengikut logik Datuk tadi, maknanya parti-parti lain juga ada masa diperlukan untuk setengah-setengah ijtihad politik mereka bersama dengan DAP. Jadi saya rasa tidak adil kita kata kerana PAS itu sifatnya begitu, so semua orang nak dengan kita, tak boleh juga kerana DAP pun sudah bersama dengan semua parti-parti komponen yang ada. Yang kedua, saya nak nyatakan bahawa di sini memang kita tahu perlembagaan PAS. Kita pun dulu ahli PAS juga. Tetapi saya berpandangan bahawa di Malaysia ini hakikatnya Malaysia tidak pernah menolak Islam pun. Kerana perlembagaan kita pun tidak menolak Islam. Jadi jangan kita katakan dan perlembagaan telah meletakkan kedudukan Islam, Raja, 153, Melayu, bahasa dan sebagainya itu dengan cukup cantik. Sudah dilindungi oleh perlembagaan.
Jadi jangan kita kata bila kita tidak bersama dengan PAS itu maknanya kita ni tidak berapa sahabat dengan Islam itu, tidak berapa menggigit dengan gigi raham terhadap Islam itu, tidak begitu. Dan kalau kita katakan nak kata hanya PAS itu sempurna dan syumul, maknanya adakah di Penang itu kita katakan negeri kafir? Kita tak kata begitu. Dia duduk di bawah perlembagaan yang sama yang telah pun memberi perlindungan kepada agama Islam sebagai agama persekutuan, kepada bahasa Melayu, kepada perkara 153, raja-raja dan sebagainya. Dan adakah negeri-negeri yang tidak ditadbir oleh UMNO sebagai contoh, dia tidak Melayu? Adakah negeri-negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional saja negeri itu yang Islam dan negeri lain tidak Islam dan terkeluar daripada kerangka Islam dan Melayu itu? Saya rasa perbahasan itu sudah selesai di peringkat perlembagaan kita. Jadi kita ini sudah sampai ke satu tahap di mana sebenarnya kita ini kena berbincang tentang polisi dan dasar. Saya rasa itu yang lebih penting. Selama mana kita menjunjung perlembagaan, sebenarnya kita dah selesai tentang Melayu, Islam, raja dan sebagainya. Dia membawa saya kepada soalan seterusnya untuk Dato' Awang, tapi bagi peluang sedikit untuk Kamil mencelah dari situ untuk kalau saya boleh sebutkan di sini bahawa pertentangan kita, misalnya umpamanya pertentangan dengan PAS itu bukan kerana dasarnya. Pertentangan itu adalah kerana kaedah, uslub, pendekatannya itu. Saudara, kita ini berhadapan dengan dinamik ataupun polemik politik semenjak daripada 2018 itu, yang mana saya kira sebahagian daripada proses untuk mematangkan politik dalam negara kita. Pilihan raya umum yang ke-15, kita punya kesempatan yang terbaik. Tidak ada satu pun parti yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadi dipanggil ke semua pemimpin-pemimpin parti untuk duduk sekali dan tubuhkan sebuah kerajaan tanpa ada pembangkang. Pakatan Harapan, Barisan Nasional terima, Perikatan Nasional tolak. Mungkin saya tak tahu apa alasan sebab apa dia tolak. Mungkin tidak ada scheme of things seperti yang dahulu, tetapi saya kira sepatutnya ruang itu digunakan dengan baik untuk semua orang, untuk membentuk semula jajaran politik yang baru. Kenapa kita kata sekarang ini kita berhadapan dengan masalah politik kaum dan agama yang ekstrim? Saya bagi contoh umpamanya kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS. Saya hormat kepada Presiden PAS, kesarjanaannya dalam hal geopolitik dan sebagainya. Tetapi lewat ini, kenyataan-kenyataannya itu membunuh keharmonian kita, hubungan baik sesama kita. Bagaimana kita boleh menggelar satu pihak yang lain itu sebagai tidak beriman, tidak beroleh hidayah, sebagai yang terakhir itu disebut sebagai kita ini walak kepada orang bukan Islam, walak kepada DAP. Saya nak tanya, apakah corak pemerintahan Islam yang didambakan oleh PAS? Adakah dengan membina masjid yang besar ataupun mengadakan kuliah di setiap hari Jumaat, misalnya pada setiap minggu, itu cukup menggambarkan bahawa kita ini memperjuangkan Islam? Mungkin adakah, ya. Saya boleh tambah sikit lagi. Adakah dengan meletakkan slogan membangun bersama Islam itu sudah cukup untuk membuatkan kita ini memperjuangkan sebuah entiti ataupun negara ataupun negeri yang mengamalkan konsep pentadbiran Islam? RUU 355 pun sewaktu PAS dalam kerajaan habis begitu juga. Tapi sebab tu saya kata, ianya kita tak boleh lagi gunakan sentimen agama dan sentimen kaum ini sebagai retorik politik. Ini bahaya dia. Kerana di akhirnya, apa dia tuntutan agama? Tuntutan agama itu ialah menegakkan keadilan sosial, memastikan perkara asas yang perlu rakyat ada itu dipenuhi. Saya bagi contoh, sekarang ni ada istilah baru yang cuba diperkenalkan oleh rakan-rakan daripada PAS. Itu menyebut bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan kakistokrat. Disebut kerajaan yang tidak ada keupayaan untuk memerintah. Saudara Lokman, bayangkan, kerajaan ini baru ditubuhkan 7 bulan. Tetapi di pihak sana, dia expect untuk kita selesaikan banyak masalah dalam negara ini. Saya nak tanya, apa jadi 33 tahun pada Kelantan? Tentang soal air, soal asas, soal daruri yang ditekan dalam agama. Kalau kita ini faham tentang konsep, sebenarnya kalau kita faham, Saudara Lokman, kalau kita faham tentang konsep maqasid yang kita perjuangkan tentang soal Islam tu, kalau kita hayati dan kita maknai konsep maqasid tu, yang 3 disebut daruriyah, hajiah, tahsiniyah. Air ini ialah soal daruriyah. Tetapi 33 tahun tak selesai. Sebab apa tak selesai? Sebab kalau ikut jawapan daripada Tuan Ibrahim Tuan Man, mantan Menteri Air KSA sebelum tu kan.
MAFI masa itu disebut. Kasar sebelum pada itu disebut bahawa kegagalan punca masalah air di Kelantan ni ialah tentang disebabkan oleh masalah pengurusan dan juga tata kelola. Jadi sebab itu penekanan politik kita pada hari ini ialah tidak lagi berkisar tentang soal kaum, tidak lagi berkisar tentang soal agama. Penekanan kita ialah tentang soal integriti, tata kelola, pengurusan. Kerana di akhirnya suka sebut tata kelola ni. Bagi saya pula bercakap lama sangat. Kita perlu bagi ruang yang lain cakap. Seorang cakap daripada tadi. Nak sentuh saya lagi 10 minit. Saya tertinggal lama tadi. Boleh saya tertinggal lama. Saya pun tak mahu menelit terlampau banyak. Nanti orang cakap saya biadab pula. Tapi kita perlu memberikan ruang. Saya nak respon sikit. Sedikit. Saya tengok kita banyak menyerang PAS. Dan PAS tetap dengan pendirian seperti Datuk Awang sebut tadi. Saya nampak kalau dari segi bilangan kerusi dalam parlimen, PAS paling banyak, 44 kerusi. Jadi PAS berjaya dengan apa perjuangan yang dibuat, yang didasarkan daripada dahulu hingga sekarang. Bukan soal air, bukan soal api, tapi soalnya sekarang PAS istiqamah dengan perjuangan dia. Dan dia tak keluar daripada landasan perjuangan dia dan menyebabkan orang Melayu Islam di negara kita suka dengan dia. So dia dapat 44 kursi. Walaupun di AP dapat 40, daripada 42 dah turun 2 kursi. Jadi di sini PAS saya nampak berjaya. Naratif yang dibawa berjaya dan terbukti dengan kursi yang paling banyak. Jadi tak payah nak petikai banyaklah pasal agama, tentang PAS sebab dia dah macam tu. So kita serangan kepada PAS ni saya nampak setiap kali pilihan raya serang PAS. Pergi kepada Islamfobia sebagai contoh. Lepas tu PAS ni akan bawa macam-macam lah. Jadi walau apa pun rakyat, orang Melayu, orang Islam di negara kita ni majoriti menyokong PAS kerana konsisten dia. Itu je. Lokman, saya rasa bila dia bercakap apabila kita menyerang sesuatu parti, macamlah dia tak menyerang parti orang lain. Itulah masalahnya kan. Setiap pilihan raya DAP pun kena juga teruk. It's okay lah. Sepatutnya benda tu tak perlu cakap. Adil lah. Cuba saya nak menyelit. Itu saya nak menyelit tadi satu. Dia ada beza di antara menggunakan kuasa untuk memperkuatkan Islam atau menggunakan Islam untuk mendapat kuasa. Itu beza dia. UMNO menggunakan kuasa untuk kita memperkuatkan Islam. Kita menaikkan Islam lebih tinggi. Kita berbanyakkan kita punya masjid dan semua sekolah-sekolah. Tapi adakah UMNO menggunakan Melayu untuk mendapatkan kuasa? Tak. Ini beza. Saya cakap tadi. Ada di antara parti-parti menggunakan Islam untuk mendapatkan kuasa. Itu beza. Itu pasal saya cakap. Perkara ini, bagi pandangan saya, kita kena jelaskan sehebat baik di bawah itu. Tidak semestinya apabila kita melihat itu, sebuah parti itu, apabila dia mempermainkan, menggunakan istilah-istilah Islam itu, akhirnya kita akan mendapatkan satu masuk ke syurga sekiranya kita dapat, kalau kita mengundi parti itu. Ini yang dicakap di bawah tau. Ini yang dimomok-momokkan di kampung-kampung. Sehingga hari ini orang termakan perkara-perkara itu. Sehingga kan, balik di Kelantan, tak ada air pun, diorang boleh undi PAS. Datuk Awang respon pada itu? Okay, terima kasih. Secara ringkas Datuk Awang sebab kita nak saya baru cakap 1 minit ni. Sebab saya tak nak ganggu. Saya menghormati. Saya menghormati. Biarlah cakaplah. Tadi sebut oleh Syekh Umar tentang RUU. Maknanya consistently kita ni, lepas tu disebut pasal syurga neraka. Kalaulah kita pemimpin, saya nak tanya satu ialah, mana ada pemimpin utama PAS yang bercakap syurga neraka ni hak kita yang buat keputusan. Cuma pemimpin utama kita menerangkan hak dan batil. Iman dan kufur, syurga dan neraka, dosa dan pahala. Sebab itu PAS mendidik rakyat daripada dunia sehingga ke alam barzah, sehingga ke yaumul mahsyar. Sebab kita setiap buat kerja kita ni, saya duk cakap ni pun, left and right ni ada Kariman Katibin duk catat. Isu inilah benda-benda. Jadi kita nak mendidik rakyat daripada dunia, fikir bab ekonomi yang halal, bab sosial, bab politik ini sehingga ke alam barzah, sehingga ke alam mahsyar. Sebab dia ambil kira. Sebab kita orang Islam. Sebab tu kita kata
was-was pun tak boleh dengan ayat Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan takat kita menolak ayat, was-was pun tak boleh apa yang diturun. Jadi kita menerang apa yang ada dalam Quran, bukan kita nak menjatuh hukum dia ni neraka, dia ni syurga. Tak ada. Saya kata kalau ada, sila bagi. Mungkin masa ketika PRU 15 adalah bawah-bawah ni, pimpinan peringkat bawah yang tak faham, tak matang, yang bercakap begitu. Tetapi pimpinan utama PAS daripada sejak merdeka sampai ditubuhkan sampai sekarang, saya tak pernah dengar yang Tapi perlu mengatakan ditegur. menjatuh ke hukum, kamu neraka. Tak. Yang dia terang, ini dia. Kalau Al-Quran cerita begini, iman dan kufur, syurga dan neraka, dosa dan pahala. Ini soalan kubur, ini soalan masyar. Sembahyang 2 imam, sembelihan orang UMNO haram. Ada Dia pelbagai bagilah. perkara Ni, yang Rafli, saya kita tak hadapi ganggu. dari sisi Saya sudut tak ini. ganggu saudara bercakap. Bila saya bercakap, ini semua tekanan, bukan takat 2 imam. Lepas ni kita pergi ke Datuk. Kita PAS Sebab saya boleh. tak habis tadi. Kerana ada Tak, membuat sekarang ni kenyataan moderator nak PAS. bagi dekat Saya nak Rafli, kan nak minta bagi kat Datuk saya. Awang respon. Kan Kita saya pergi nak balik, tanya. kita Kalau pergi nak balik bagi pada kat Datuk Rafli, Razlan selepas ni. Datuk Razlan Untuk saya nak penutup. berhenti. Datuk tanya macam tanya speaker. Lepas ni kita pergi balik kena pada buat Datuk. ruling. Saya membela UMNO masa ketika kami bersama bila DAP daripada DAP, wakil daripada DAP menghina ni UMNO, penyamun, perompak, penyangak, pencuri. Saya orang yang membela UMNO. Boleh. Terima kasih, Datuk. Pada ketika Sebab itu. PAS pun pernah membela DAP kuat juga. Saya Kita pernah ucap terima membela. kasih. Saya salah seorang yang membela, berlawan dengan mereka. Saya bagi bukti sehingga tax holidays yang dimomok-momokkan kata UMNO curi 19 bilion, saya membela balik dengan memberi fakta-fakta ketika 4-5 bulan berkenaan dengan tax holiday we are not. Kita tak boleh nak collect dah pada ketika itu because kita nak kena refund balik bila kita stop JST. Saya terang benda ni dan saya berlawan dengan Jelutong berkenaan dengan tax holiday. Okey, Datuk Awang, okey. Kita pergi pula ke Datuk Razlan. Seminit terakhir saya bagi peluang. Datuk Razlan komplain tadi ni seminit dapat. Ni last rumus Ini last untuk Datuk Razlan penutup dan saya ada satu soalan yes or no kepada semua sebagai penutup nanti. Saya sebenarnya ada dua round saya termiss. Bila sampai sini pergi sana. Okey, cuma saya nak celah sikit berkenaan dengan perkara ini. Tadi nak bercakap tentang bagaimana penerimaan apabila kami bersama dengan DAP bersama. Itu saya tak jawab lagi sebab saya tak bagi ruang. Kita orang ni masa Muafakat Nasional nak bersama dengan PAS ni, kita mengambil masa 6 bulan. Bawah, atas, terang, rationalizekan segala-galanya. Orang duk cakap macam-macam. Akhirnya 6 bulan baru kita dapat fahamkan rakyat kita. Okey? Itu sebelum Bersatu datang lah. Bersatu datang, papa-papa kita gaduh. Bila orang ketiga ni, kita gaduh. Bila dengan PAS okey, bila orang ketiga kita gaduh. Okey? Sekarang ni, apabila kita bersama dengan DAP, kita bersama dengan PKR, sudah pastinya kita memerlukan masa untuk menerangkan apakah agenda nasional yang perlu kita bawa. So alhamdulillah, saya melihat apabila kita dah pergi bersama turun ke bawah semua seperti yang Syed Omar cakap tadi itu, kita dah melihat satu kebersamaan dari sudut kepimpinan peringkat negeri, nasional dan juga di bawah. So saya rasa untuk kita mendapatkan keyakinan di ahli yang bawah itu, insya-Allah kita boleh dapatkan sokongan mereka. Jadi bagi pandangan saya lah, untuk kita sama-sama menggerakkan orang Melayu ini ke hadapan, kita kena berhenti bercerita soal menghasut orang Melayu sekiranya undi ini akan hilang Melayu. Undi ini hilang Islam. Undi ini Melayu akan tergadai. Berhentilah. Kita hari ini kena tengok apabila kita bersama dalam kerajaan, bagaimana kita nak mentadbir dengan polisi yang baik. Kalau kita nak tengok Melayu kita lebih maju ke hadapan, kita berhenti soal ini. Soal cerita pasal dosa dasar dan polisi. Okey, baik. Soalan terakhir, saya akan tanya kepada semua, soalan ya atau tidak sahaja. Tak boleh jawab lebih-lebih ya. Kita pun tersentuhkan masa untuk berlaku adil ya atau tidak. Bersih mencadangkan pemeteraian satu lagi MOU bipartisan selepas PRN untuk menjamin kestabilan politik seperti yang kita saksikan sewaktu zaman Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk ceasefire, gencatan senjata yang dimaksudkan dengan pihak lawan lah sudah tentu. Adakah parti anda, saya mulakan dengan Datuk Razali, adakah parti anda ataupun Perikatan Nasional setuju dengan idea ini dan akan explore possibility ini selepas PRN? Ya atau tidak, Datuk? Okey, saya sebenarnya nak lihat Boleh parti jawab ni. Sebenarnya nanti ya atau tidak lah, Datuk? parti dengan saya dah tak setuju lagi dah dengan Bersih ni sebenarnya. Apa yang Bersih cakap saya kira dah kotor dah. Jadi tidaklah. Jadi Tak tidak. setuju. Ada alasan sikit. Okey. Tak boleh. Sikit, Sikit. Sebab apa yang Bersih berjuang dulu sebelum Pakatan Bersekutu menang pilihan raya,
tak jalan satu pun sampai sekarang. Contoh, Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan. Tak jalan. Tapi itu berlaku adil, itu gesaan mereka dan itu bukan keputusan soal kerajaan. Itu bukan soal keputusan kerajaan. Itu bersih sepatutnya kena mempertahankan apa yang dicakap. Hari ini apabila dah kena kerajaan yang tak stabil ni nak bincang dengan kita. So kita cadangan tu pada saya tak setuju dan cadangan tu kita tolak. Lebih baik kita jadi pembangkang yang berhemah, pembangkang yang boleh semak dan imbang apa yang kerajaan buat. Sekarang seperti mana yang sahabat kita cakap tadi, kerajaan kakistokrasi. Datuk Awang, ya atau tidak setuju memorandum bipartisan? Saya tak ada masalah apa, cuma ceasefire ni berdasarkan pengalaman yang lepas pun dicerobohi, diengkari oleh bila ketika satu kementerian, bila kita bentangkan RUU berkenaan dengan polis, ditolak dalam undi belah bagi. Jadi kalau ini tak payah lulus je sebab dalam bajet dah ada. Yang kedua saya nak bagi kita 1 minit lah soalan last. Menghasut, saya tak tahulah. Kami setiap bulan melulus penerimaan keahlian daripada UMNO ke PAS 70% setiap bulan, 3,000 ke 5,000. Kawasan saya pun dalam minggu ini saja setiap hari orang minta borang ahli UMNO. Semalam saya dah menerima 296 ahli di DUN Sungai Tiang yang UMNO sangat kuat dalam Malaysia ini, sejak merdeka tak pernah kalah. Baik. Setiap minggu kita akan terima. Jadi kalau kata kami mengasuk ke apa, saya tak tahu. Perbandingan rakyat sekarang ni rakyat sedang melihat pelaksanaan parti-parti, dia ada perlembagaan semua, tapi pelaksanaan setiap parti itu sedang dinilai oleh rakyat. Datuk, itu topik panjang tu, kita akan pergi ke episod yang satu lagi lah sepasnya kita untuk bincangkan topik itu. Itu satu lagi topik yang perlukan mungkin lagi sejam. Tapi balik pada soalan tu Kamil, memorandum bipartisan? Pandangan peribadi saya, kita sudah ada akta anti lompat parti. Jadi untuk memungkinkan keadaan lampau itu berlaku, dilihat tipis. Tetapi kalau semua pihak inginkan kebaikan, mahu cipta satu persekitaran politik yang baik, tidak ada halangan. Tetapi kalau kekal ikut jadi kelompok yang sombong, tak nak berunding dan sebagainya, falyatafaddal ma'jura. Cuma? Saya rasa dengan cadangan itu adalah cadangan yang boleh dieksplor, ya. Jadi saya rasa why not. Ya. Nice sekali Datuk Razlan. Saya rasa perkara itu tidak perlu dibangkitkan sekarang sebab kita dah ada 2/3. Kita dah ada kuat kerajaan ini 2/3 dan sekiranya seperti Wabi Razali cakap tadi, dia dah kata kita angkat sumpah pun depan Agung yang sama. Dia pun dah menerima kerajaan ini 5 tahun. InsyaAllah tidak akan ada perubahan kerajaan dalam masa 5 tahun. Jangan makan janji-janji mereka akan berubah kerajaan pada bulan 8 ini. Jangan termakan janji-janji pembangkang hari ini. So, kita tak perlu ada apa-apa lagi set agreement. Kita sebagai kerajaan 2/3, kerajaan perpaduan, badan di perpaduan, kita akan mentadbir negara ini selepas 5 tahun, sampai 5 tahun. Pembangkang boleh jadi pembangkang yang baik untuk mengkritik apa saja kerajaan yang buat sekiranya tak betul. So, kita go lah untuk 5 tahun ini. Bagi kami peluang untuk mentadbir 5 tahun ini. So, janganlah kita nak ada set agreement lain. Baik. Datuk Razlan Rafi'i, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, terima kasih. Syekh Umar Bagharib Ali, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Pusat DAP atau CEC DAP, dan Kamil Munim, Timbalan Ketua MK Malaysia, Datuk Awang Salahuddin Hashim, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, dan Datuk Razali Idris, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Terima kasih kepada anda semua. Perbincangan yang sangat menarik dan juga agak hangat. Seperti biasa seperti yang kita jangka. Terima kasih kepada anda menonton Dialog Bipartisan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.